Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi Rabbil Alamin. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surau Sungai Nibung, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, sahabat saya, Syekh Saudara Ashraf Khan, Syekh Jamil Abdul Aziz, semua yang berusaha untuk mengadakan program dalam menanti datang Ma'al Hijrah di bulan Zulhijjah yang barakah ini, termasuk malaikah yang sempat hadir bersama kita malam ini, Syekh Ahmad Al-Masri daripada Mesir, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jadi kebiasaan kalau datang Bining tak lalu ni pun tak sah lah. Alhamdulillah. Sebab ini sini ada saudara kita, ada kawan kita yang kita rapat, yang kita percayai dia bawa perjuangan untuk sebarkan Islam, untuk syiar Islam berkembang dekat kawasan ini. Saya ucap syabas dan tahniah. Kita bersama satu surah Al-Quran yang pendek yang dibaca dengan terang jelas, niat tak lagi bersolok oleh imam kita tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Biar kita bersama ni malam ini surah ini saja. Al-Qari'ah ini satu hari di antara umur kita. Kita punya manusia dicipta oleh Allah dari awal sampai bertemu Allah ada 5 hari saja. Di sisi Allah, bukan macam kita hidup 100 ke 1000 ke, dia di sisi Allah 1 hari saja. Manusia hidup dalam 5 hari sahaja. Cuma tu? Yang 1000, yang 60, yang ini. 5 hari bermakna 5 alam. Alam ini kadang-kadang panjang atau pendek yang ditakdirkan ni Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia. Hari yang diceritakan dalam rakaat pertama salat maghrib tadi, itu hari pembalasan, hari berhitungan amal, hari menghadap mahkamah Allah yang kita perlu siap sedia untuknya, yaitu Al-Qari'atu mal-Qari'ah, yang punya nama dalam Al-Quran lebih daripada 30 nama. Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah, Al-Haqah, Yaumul Hisab, Yaumuddin. Ini nama. Kalau orang banyak nama, Datuk yang hormat, yang amat mulia, itu menandakan makam dia tinggi. Ini hari paling penting dalam sejarah hidup kita 5 hari. Hari yang pertama sudah ada dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى. Maksudnya apa? Sebelum kita ada dalam alam ini, Allah cipta kita sebagai roh. Roh dari mana? Tanah? La, dari Allah. Itu sebab kita dimuliakan. Sudah jadi khalifah. Sudah ditundukkan segala makhluk. Paus yang besar tunduk kepada manusia. Singa dan harimau boleh kita sangkarkan dalam besi, kan? Sebab kita khalifah, bukan yang lain tu. Walaupun ada kekuatan lebih daripada kita, kita boleh kawalnya dengan kuasa yang diberi oleh Allah kepada kita. Sebab itu apa? Sebab kita ada daripada Allah, roh. Faiza sawaituhu, bila Adam tanah, Sayyidina Adam, wa nafakhtu fihi min ruh. Tanah ini tak ada sir. Tanah itu tak ada sir. Sebab banyak tanah dekat sini. Dekat masjid pun baru banyak tanah, belum susun lagi, ya. Dalam kubur itu banyak tanah juga. Dia tak boleh bercakap, dia tak boleh mendengar, tak boleh melihat, tak boleh haram makanan, tak boleh buat apa-apa, tak boleh fikir.
yang menjadi kita ni ada mampu untuk berfikir. Untuk lidah ni sekutul daging, tapi boleh bercakap. Cakap Melayu, cakap Arab, cakap Keling, cakap Mandarin, Hokkien, semua Jerman, Perancis. Ajib. Lidah ini sekutul daging. Banyak daging dekat pasar, tapi tak boleh bercakap. Walaupun lidah binatang pun tu, dia tak boleh bercakap. Ambil lidah itu cakap sama dia, cakap. Tak boleh. Telinga boleh mendengar sir yang ada dalam anggota kita ini. Penglihatan, pendengaran, percakapan, fikiran, perasaan itu daripada sir itu ruh. Fa iza sawaituhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila saya sudah bentukkan Nabi Adam dari tanah, belum lagi ada nilai yang boleh mensujudkan malaikat kepadanya, tapi yang menjadi nilainya tinggi. Wa nafakhtum fihi min ruhi, dan saya kemudian tiup di dalam bentuk itu yang dari tanah, air, api dan angin, macam patung. Bila saya tiup ruh, baru ada nilai. Faqa'u lahu sajidin, wahai malaikat, sujudlah kepada Nabi Adam. Ada yang mahu, ada yang tak mahu. Iblis angkuh sebab dia tahu ini dari tanah ni, macam mana saya dari api. Allah Subhanahu wa taala sebelum masukkan ruh ini, tiupnya dalam Nabi Adam, di sisi Allah dicipta ruh Haji Ibrahim, Haji Ismail, ini Cik Ali, Cik Jamil, Cik Hafiz, Cik Said. Semua ini sudah ada nama lagi. Roh kita bila datang dalam rahim ibu, bukan baru tak cipta, dah lama lah. Dia turun dari atas, masuk dalam rahim ibu. Dia sudah cipta dah lama lah. Allah Subhanahu wa taala kumpul semua roh ini dan kata apa tuan-tuan? Alastu bi rabbikum, siapa Tuhan yang mencipta kamu? Qalu bala. Setiap roh ini cakap, ya, engkaulah Tuhan kami. Siapa mencipta kamu? Adakah saya bukan yang mencipta kamu? Mereka jawab, ya. Tuhan jawab, bagi balas dan katakan, jangan hari kiamat menyatakan saya lupa berjanjian samamu ya Allah. Jadi kita ada berjanjian sama Allah? Ya. Mana manusia dicipta dalam dunia ini ada tercenderung kepada nak mencari Tuhan, mencari kuasa yang power yang besar. Kadang-kadang dia sesat jalan, dia pergi pada batung, pada lembu, pada dia boleh cecak, dia tu tak dapat hidayah. Tapi Allah memilih orang Islam untuk sudah kenal Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hari pertama kita tak ada kuasa untuk buat apa-apa, hanya kita perlu ingat, jangan lupa. Kalau saya orang Mesir, jumpa orang Sungai Nipung, walaupun kali pertama dalam surau ini, kadang-kadang kita berbandang sama yang lain. Rasa macam jumbo memanglah ada jumbo. Kat mana? Saya baru pindah sini. Tak pernah jumpa. Saya tak pernah datang surau ni. Ni kali pertama dalam kehidupan saya datang sini. Ajib. Perasaan kita rasa orang itu kita kenal. Cuma nak kenal sedangkan ini jauh. Nak dapat jumpa ni mustahil. Tetapi kita rasa kita kenal orang ini. Sebab rohnya sama dengan roh kita, sudah bertemu di alam arwah dulu. Bukan arwah bermakna kubur. Alam ruh, ruh sebelum masuk dalam badan, ada alam dipanggil alamul dzar. Ini hari pertama kita. Kita sudah hidup. Sebelum datang di dunia ini bersama kawan-kawan, orang yang baik-baik semua ada kenalan. Orang jahat-jahat semua ada kenalan. Ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Bermakna sudah berkenalan dengan orang baik-baik, dan orang jahat dia kenal juga gennya. Dalam alam ini
kita tak ada daya melainkan kita ingat. Cuba ingat berjanjian kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita mampu, ingat bila ada zikir banyak, bila kurang makan, bila kita kuat. Tapi sup kambing malam ni makan, jangan kata kurang makan. Usah katakan kurang makan, apa ya? Ini satu cenderungan roh kepada alam yang lain tu, alam yang awal itu akan datang bila kita kurang maksiat, tak tergila dengan keduniaan. Kita akan ingat hari pertama kita, hari kedua. Sebab takutlah tenggelam dalam hari pertama sampai isyak masuk, belum lagi hari kedua. Kita berpindah kepada hari kedua, hari rahim ibu. Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang kita Allah cipta Nabi Adam daripada tanah, tetapi kita daripada ibu. Ibu tu mana ada tanah dalam perutnya? Oh, ada soalan macam ni. Nanti jawapannya. Alam yang kedua dan hari yang kedua, kita dicipta oleh Allah dalam rahim ibu dalam selama 40 hari baru bentukkan, iaitu baru datang roh tiup dalam tu baru jadi manusia. Sebelum 40 hari, 40 tahun ya, 40 hari dalam rahim ibunya, dia belum lagi jadi mudghah alaqah, belum jadi manusia lagi. Kalau ada keguguran, kita tak ada, belum bentukkan mudghah itu lagi. Selepas 40 hari dia anggap anak kita tu sudah, walaupun guguran itu sudah turun, tak ada roh, tak ada apa-apa, kita bermakna dia mati dalam tu. Bila dia keluar mesti bagi nama. Sebab hari kiamat akan dipanggilnya, panggil ayahnya yang bagi nama. Tapi kalau orang tak bernama, dia nak bawa ayah dia masuk syurga, ayah tak bagi nama. Bermakna kalau guguran yang sudah bentukkan, sudah tiup roh dalamnya selepas 40 hari, perlu walaupun lahir mati, belum lagi sempurna dia punya cukup umur dan masa dia dalam rahim ibu, bagi nama. Alhamdulillah kita sudah ada Yusuf, Al-Hasan, Al-Husain. Guguran saya, kenapa bagi nama? Pasal Tuhan dia bagi tahu Allah akan bagi rahmat melalui anak yang meninggal itu. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa meninggal anaknya 3 masuk syurga tanpa hisab. Siapa? Sahabat kata, kalau 2 ya Rasulullah, kalau 2 masuk syurga tanpa hisab, kalau 1 masuk syurga tanpa hisab. Sebab Allah ambil kekasihnya. 1 lagi sudah, ya Rasulullah, kalau guguran macam mana? Kalau guguran tapi bagi nama. Hari yang kedua rahim ibu, atau alam yang kedua, kita dalam kandungan, semua kita melalui hari kedua ini. Tetapi tauladan dan i'tibar dalamnya terringkas dalam 2 ayat. Siapa bagi makan dalam rahim ibu? Adakah kita cerdik dan pandai dan berusaha mendapat rezeki? Itu satu mesej kepada yang hidup dalam alam yang ketiga dalam dunia ini. Kamu dalam rahim ibu ada bantal kiri, bantal kanan, dalam lapisan yang ada air antara lapisan itu, supaya ibu langgar, ibu kadang-kadang tak selamat, tapi anak dalam kandungan selamat. Ramai yang masuk kubur, tapi masuk kubur oleh kerana anak dia dilahirkan dalam kubur pula. Kalau di Arab, tanah dia tak sama dengan tanah Melayu. Jadi kalau kubur dia ada ruang, bukan tutup dengan tanah kan. Ya, Azhar sudah keluar fatwa, kalau gali runtuh, tak apalah, buat pembinaan sikit, letak dekat situ. Bermakna ikat batu. Anak bersuara, sedangkan ibu meninggal. Siapa yang jaga anak ini? Ini satu mesej kepada kita. Kita dalam alam yang kedua, tak ada usaha tapi terjamin rezeki kita sampai. Kita tak nak mata untuk nampak mana itu apa saluran makanan itu. Dah siap, tak perlu nak cari. Sudah, tali pusat dari ibu masuk. Ibu makan dah sudah proses sampai kepada kita. Masya Allah.
Zat datang tanpa usaha. Kenapa gila dunia? Kan Allah jaminkan rezeki dalam rahim ibu. Tak ada usaha pun, tapi boleh hidup 9 bulan. Tak ada buat kerja apa-apa, tak ada pansikat, tak ada naik kereta, tak ada bergaduh sama orang pasal gaji dan sebagainya, tak ada simbanan, tak pergi supermarket, tak pergi pasar raya. Hanya makanan dan rezeki sampai secara direct tanpa usaha. Wahai manusia yang gila keduniaan, ingat hari kedua hidup dalam rahim ibu 9 bulan, tak ada usaha untuk buat apa-apa, akan tetapi rezeki sampai kepada anda. Itu mesej kepada kita untuk kita jaga gila dunia dan yakin bahawa rezeki akan sampai, dan perlu kita berbakti kepada orang tua yang sebab wujud kita dalam dunia ini. Hari yang ketiga, itulah yang perlu banyak kerja, itu yang perlu ambil banyak perhatian. Oleh kerana sudah diberi banyak mesej, banyak peringatan, tapi kadang sampai mati lupa. Bila nak sakratul maut, nampak syurga neraka, baru nak rujuk untuk buat baik. Tak dapat nak nolong, habis. Tak boleh balik lagi, sebab dah sudah. Tengok kubur dokek dengan kita ni, tak ada seorang pun bercakap, minta bantuan. Tapi kita tak boleh dengar, tak boleh bantu. Bagaimana? Mereka tak boleh kembali ke zaman ini, ke alam ini, ke hari yang ketiga ini. Hari yang ketiga iaitu hari dunia, yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu, jangan kamu tertipu dengan keduniaan. Oleh kerana dia sementara saja. Hari yang kelima itu hari yang berpanjangan, tidak ada penghujung. Demi hari yang tak ada penghujung, dalam hari yang pendek ini, seperti mana Rasulullah bersabda, kun fid dunya kal gharib, atau abiru sabil. Jadilah seolah-olah macam orang dagang, orang berniaga, dia lalu satu tempat. Jadilah dunia ni seolah-olah macam satu pokok. Kita letih dalam berjalanan, singgah dekat situ, berteduh bawah pokok sekejap. Tak waras orang tinggal nak berjalan ke KL, jumpa dekat sungai ni pun pokok cantik, ada wangi sekeliling dia, Masya Allah, dia hias, duduk dekat situ, tak balik rumahnya dekat KL. Anak duduk dekat situ, apa pasal? Suka pokok cantik. Macam mana nak hidup? Tujuan kita sudah lupa. Matlamat utama kita datang dalam dunia ini sudah jauh daripada ingatan kita. Kita dicipta dalam dunia bukan untuk jadi doktor atau jurutera atau jadi orang hebat, artis. Itu orang apa? Kaya atau orang terkenal atau ada pangkat. Tak ada. Tuhan tak akan tanya pasal ini. Seperti mana tak tanya pasal rupa kulit kita, kekuatan kita, ketinggian kita. Itu semua kita tak ada kuasa nak ubah. Rezeki kita pun tak ada kuasa nak ubah, tahu. Sudah tertulis. Orang jual nasi lemak boleh bina wisma 10 tingkat. Profesor di KU pinjam duit dari jirannya. Sebab bukan usaha yang mendatangkan rezeki, tapi yang mendatangkan rezeki Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dalam langit sudah ada rezeki kamu, sudah tertulis dekat langit. Tapi mungkin kita makan rezeki dari bumi, tapi tulisan dia, takdirnya sudah siap. Jangan kita ragu-ragu dengan rezeki. Seperti mana malakul maut, dia menunggu ajal kita sampai, dia dekat. Tiap hari dia pandang kita. Ada yang menyatakan 3 kali, 4 kali, ada 70 kali. Malakul maut pandang kita hari-hari. Masya Allah. Kenapa? Dia nak ingatkan kita dengan pandangan. Kita mesti ada perasaan. Orang yang mukmin akan rasa teringat terus bila dia pandang kita tu. Mana dia ada kerja lain ke? Dia tengok semua orang muka-muka dia. Ada. Itu tugasnya.
Mana masa untuk buat itu semua? Seperti mana dalam sekelip mata nuklear boleh habiskan satu dunia. Ya, sekelip mata saja. Jangan pakai logik saja untuk mentafsirkan ayat Quran dan hadis. Hari yang ketiga perlu kita selamatkan diri kita dan jangan sengsarakan diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, 3 perkara yang perlu jauhkan diri kita daripadanya, baru dalam alam dan hari yang ketiga ini selamat. Berhijrah daripada kudukut pergi kepada murah, bermurah hati, baik hati dengan orang. 2, berhijrah daripada ikut hawa nafsu kepada ikut Allah dan lawan hawa nafsu. Berhijrah daripada takabur, riya, bangga diri kepada tawadhu'. Tu kat mana hadis mana tu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikat wa salasun munjiat. Hadis tu panjang tapi kita tak ambil semua, ambil 2 tu saja. Salasun muhlikat, 3 perkara mensengsarakan kita dalam dunia ini, menjadi kita tak selamat, dan bila bertemu alam barzakh dan alam hari kiamat, kita malah muflis dan tak ada bekalan untuk melayakkan kita masuk syurga. Apa dia? Syuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsih, yang menghancurkan kebahagiaan kita di sana bahkan di dunia sebelum wafat. 3 perkara. Syuhun muta', kudukut berlebihan. Syuhun muta' wa hawan muttaba', ikut suka hati, ikut rasa binasa. Ikut hati, habislah, matilah. Itu orang cakap macam ni. Tapi Rasulullah dah sebelum ni dah kata, telah bersabda, jangan terlalu ikut hawa nafsu, kesukaan kita nak buat ini, kita tak buat. Kenapa? Tak suka lah. Tapi Allah suka. Tak suka bangun malam. Nak salat subuh macam mana ni? Surau pindik lah, surau kecil lah. Allah suka. Tak boleh cakap saya tak suka. Kenapa? Ambil itu dia punya riba daripada bank atau dari alung. Saya sukalah nak besarkan perniagaan saya. Allah tak suka. Bila ikut hawa nafsu, kita sengsara, binasa. Syuhum muta', yang menjadi saudara mara berhadapan dengan hakim mahkamah. Ya? Itu tamah. Itu mereka sudah gila keduniaan. Walhal semua senang, dah ada, semua dah ada. Tapi rasa tak cukup. Oleh kerana orang tamak ni sampai bila-bila tak cukup, melainkan mulutnya masuk tanah baru dia khalas. Dalam kubur lah. Baru dia katakan cukuplah, dah sudah, kenyang lah. Tak akan orang tamak ni tak akan puas hati dengan keduniaan. Makin lama kejar dunia dan dapat, makin dia gila lagi. Masya Allah. Perlu kita berhati-hati semasa kita mencari rezeki. Jangan percaya sangat dengan kad ATM. Bukan itu yang bagi kerja. Jangan percaya sangat dengan majikan, sebab dia boleh halau kita bila-bila. Ya, percaya dengan yang memberi rezeki, Allah. Walaupun kerja kita sikit, tapi tengok alhamdulillah boleh didik 5 anak dalam kolej. Sampai ada profesor, ada ni, ada itu, masya-Allah. Duit sikit lah, jual nasi lemak. Macam mana boleh anak dia semua belajar tinggi-tinggi? Itu barakah. Kita lupa barakah itu. Bila kita jual beli, lebih kurang ada barakah. Bila kita ditamu datang rumah, layan dengan baik, ada barakah. Bila kita orang yang tak menumbat orang, jaga keaiban, tutup keaiban orang lain, hidupan kita ada barakah. Kita suka menolong orang lain, hidupan kita ada barakah. Masa kita ada barakah. Barakah ini ada orang kata, mana ada barakah ini? Khurafat ini. Orang-orang ahli sunnah wal jamaah atau orang sufi bercakap barakah-barakah apa? Mana ada? Dia lupa bahawa dalam Al-Quran sudah ada dalam surat Al-Isra, dalam ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawla. Oh, sini letak 3 barisan merah. Masjid Al-Aqsa ada berkat sekelilingnya. Tanah Palestin, campak apapun, dia mesti jadi pokok berbuah. Itu sebab ada barakah. Bumi yang ada nabi-nabi banyak berjalan dekat situ, hidup dekat situ. Sayyidina Isa, Sayyidina Musa, ramai nabi. Sayyidina Ibrahim lalu dekat situ. Mesir dengan Palestin, banyak nabi lalu dekat situ. Itu sebab ada barakah. Arab Saudi, kalau tak ada Sayyidina Nabi Ibrahim, dia berdoa, waj'al af'ilatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Makkah mana ada tanaman? Ada apa tanaman dekat Makkah? Pokok pun nak tanam mesti ada pipe sebelah ni. Pipe. Air yang sudah dah proses itu. Tak ada tanaman dekat Makkah. Tidak ada ladang dekat Makkah. Memalah yang usaha itu apa? Adakan itu. Tapi cuaca sana tak mengizinkan. Tak ada hujan. Macam mana boleh? Ada nikmat seperti tomboyak boleh sampai sana. Sambal belacan ada dekat Makkah. Ajib ya? Potai. La ilaha illallah. Kita punya jamaah, ada orang ingin makan betai. Oh, betai kalau ada. Ini kita dekat Makkah je. Tukang masak, nak ke? Ha. Boleh. Kalau ada sini boleh bagi saya. Terus. Ya. Tak makan yang berikutnya. Bawa betai. La haula wala. Ada tanam belakang sini. Tak ada. Itu doa Nabi Ibrahim. Mana ada produk dalam dunia ini akan sampai ke Makkah. Walaupun tanahnya tidak ada tanaman. Tak ada kilang dekat Makkah. Melainkan yang usaha sekarang sikit-sikit ni. Jerman punya jarum untuk mesin untuk apa? Mesin jahit itu. Baru keluarkan. Mesti ada di Makkah dulu sebelum tempat lain di seluruh alam. Sebab Makkah pasaran yang paling kuat membeli. Itulah doa Nabi Ibrahim. وَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ rizqi مِنَ الثَّمَرَاتِ. Buah-buahan. Mana ada buah-buahan juga? Dia ambil daripada Palestin, daripada Mesir, daripada Lebanon, daripada Syria, daripada Iraq, daripada Yaman. Ada anggur, ada kurma. Ajib. Semua sudah ada dekat tempat yang didoakan. Jadi, batah balik kepada hari yang ketiga kita. Jangan terlalu lalai dan leka. Bahawa dan mengetahuilah bahawa Allah akan bagi rezeki juga. Walaupun usaha kita sedikit, tapi percaya dengan Allah, jangan percaya dengan yang berantaraan. Kalau binadul, mana dia boleh hilangkan, confirm hilangkan pening kepala. Percaya dengan Allah yang bernama Syafi, Allah yang menyembuh. Ada orang makan binadul, lagi damam, lagi pening kepala. Ada orang makan, dia sudah ada. Sebab yang merawatkan kita, yang ada kisah, yang ada sir, letak sir dalam makanan, minuman, ubatan, pakaian. Ada yang pakai tapi auratnya ternampak. Ada tak dalam dunia ni hari ini? Baju yang mahal tapi aurat ternampak. Siapa yang tak bagi dia? Sebab Allah tarik sir. Orang ni tak beradab dengan Allah. Dia tak kisah auratnya ternampak ke tak nampak. Itu sebab Allah tarik sir. Orang minum rasa lagi dahaga. Orang makan rasa tak konyang-konyang. Apa konoe? Barakah sudah hilang. Nak barakah? Ambillah satu. Bila jumpa benda yang elok, jangan kata besarnya. Jangan mata kita mensakitkan atau menghilangkan nikmat diri kita sendiri. Buat apa? Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini perkara menjaga nikmat yang ada. Orang lain punya atau kita punya. Ini ubah kepada hasad, kepada mata. Kadang-kadang orang pandang seorang lain, terus sakit. Lajunya motor, habis beli pong. La hawla wala quwata illa billah. Saya duduk satu tempat. Orang lalu pintu cermin macam ni. Ada angin kuat, angin rebut. Oh, dia bukan
Bukan sliding macam ni, dia pintu macam ni. Jadi cermin ni, bom, buka, bom. Kuatnya cermin tu, baca habis. La haula wala quwata illa billah. Ada dipanggil ain, panggil hasad. Bukan hanya dalam hati, dalam ain juga. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ada dalam Al-Quran. Juga Rasulullah SAW kalau ada anak kecil syumil, sihat, bila pegang dia orang yang tak ada belajar, yang memalah mungkin ada perasaan, kenapa saya tak ada, saya tak ada orang semangat macam ni. Dia lahir 2 kilo 2.8 ke, dia cakap semangatnya, terus sakit orang tu. Untuk elakkan tu cakap apa? Masya Allah, la quwwata illa billah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Inilah dalam dunia ini mesti pakai doa ini. Kalau bagi-bagi cakap, insya-Allah anda punya kata semua tak merosakkan nikmat diri anda, tak merosakkan nikmat orang lain. Ubat yang kedua, kalau kita nak jadi orang yang betul-betul tak ada kegilaan dalam dunia, dan ada dunia sikit tapi ada barakah dalamnya, salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa sesuatu, Allahumma salli ala Muhammad, sesuatu yang anda rasa suka, rumah orang lain besar, besarnya letaklah dinding, Masya Allah, anta cakap saja Masya Allah, la quwata illa billah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun pakai 3 kul hari-hari, pagi dan petang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, syarri nafasati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Anda sudah kepalkan diri anda dengan Allah, bukan dengan ilmu hitam. Ni 3 ni saja, 3 kul tu. Tapi baca dengan yakin bahawa Allah yang jaga kita, dan Allah yang jaga orang lain. Kita tak merosakkan hartanya, tenaganya, sihatnya, nikmatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk nak dapat barakat dalam dunia ini, satu bertuah lagi, buka rumah anda untuk jadi rumah terbuka. Di rumah terbuka nanti pencuri masuk? Tak, bukan maksud saya buka kunci rumah, tak ada. Biarlah rumah anda dikunjungi oleh saudara mara, oleh sahabat. Walaupun rumah kita kecil, tapi biar mereka masuk. Sebab orang yang buat demikian, umurnya panjang, rezekinya murah, bila mati namanya harum. Itu hadis Rasulullah. Itu hadis Rasulullah SAW. Nak hidupan anda berkat, ada kesihatan, tapi makin lama kita meningkat umur, lagi banyak rosak dia punya sini sana, ini kaki, ini apa pinggang, ini darah tinggi. Nak elakkan tu semua, ada satu cara. Apa dia? Kuat derma, kuat bersedekah. Sebab nak kuat mesti ada 2, bukan satu saja. Banyak zikir khasnya, berkataan subhanallah, dan banyak kuat derma. Habib Hasan Al-Attas dekat Singapura menceritakan dalam kitabnya, dan cakap sama kita juga, orang kanser tahap 4, dah nak matilah tu, bukan dia, isteri dia bawa kepada Habib Hasan, dia punya jamaah lah, Assalamualaikum Tuan Habib, macam mana kita nak buat ni, dah sudah stray, dah usaha, dah ikhtiar habislah, dah belanja sini banyak. Habib Hasan bukan doktor, tetapi ikut sunnah Nabi Muhammad. Mesti ada ubat kita dalam penyelesaian masalah kita, dalam Al-Quran, dalam hadis. Inilah Al-Quran telah berfirman Allah, bila ada penyakit besar, khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kalau kamu wahai Muhammad ajar mereka supaya keluarkan sedekah, mereka akan dapat 2 keuntungan. Badan mereka akan keluar kuman dan virus dan penyakit yang susah. Yang kedua, jiwa mereka akan jadi tercenderung kepada kebaikan, suka saudara, suka buat baik, suka baca Quran,
sudah suka salawat, sudah biasa dengan surau masjid, dia sudah dengan benda yang elok, baik, dengan barakah bersedekah. Qala Rasulullah SAW, dawu mardakum bis sadaqah wa hassinu amwalakum biz zakah. Ini hari yang ketiga, yaitu dunia. Perlu kita bekalkan diri kita dengan bekalan yang cukup untuk di akhirat boleh dilayan dengan baik-baik. Kita walaupun tak masuk syurga dengan amalan, tetapi amalan itu menentukan darjat kita di syurga. Sebab semua nak masuk syurga mesti dengan rahmat Allah. Semua ahli jamaah yang duduk depan saya ini ahli syurga insya-Allah. Selagi mana kita ada berpegang dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, walaupun ada dosa, kita masuk syurga bukan dengan amalan tuan-tuan. Ini hadis Rasulullah, dengan rahmat Allah. Tapi tempat-tempat di syurga, darjat dan makam di syurga berdasarkan amalan kita. Ini kata Imam Hasan Al-Basri. Jadi hari yang ketiga kita buat apa? Perlu kita ingat bahawa dalam rahim ibu hari yang kedua tak buat usaha tapi sudah dapat rezeki. Jadi kita ringkasannya, kesimpulannya dalam bertemuan itu ahlu bait Rasulullah, cucu Nabi Muhammad ada lah duduk sama kita ni. Masya-Allah. Alhamdulillah dah sampailah Syekh Muhammad berkati. Mudah-mudahan kita punya majlis diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang ketiga, ingat kita walaupun usaha kita kecil tapi percaya bukan dengan asbab, dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang balik, orang jual nasi lemak mungkin didik 9 anak semua dalam college, profesor dekat U hutan tiap-tiap bulan, dan anak dia tak berjaya dalam belajaran. Ajib, barakah itu bintin. Allah firman dalam Qurannya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Bukan barakat datang dari langit saja, bumi juga. Tapi syarat ada iman dan taqwa. Iman dan taqwa itu apa? Bermakna bila kita nak pakai barang halal ke haram, nak pakai baju, ini saya punya ke orang lain punya, selipar di masjid, kalau di Masjidil Haram selipar anda hilang, tak apalah, biar bengkak dari panih, tapi jangan ambil orang lain punya. Sebab bukan orang syuri, kita letak tak bertempat, orang datang bersihkan. Mana ada orang nak syuri dekat Masjidil Haram? Kalau dekat itu Shah Alam bolehlah, Masjid Negara bolehlah. Kali pertama saya datang Malaysia daripada Jordan, beli kasut Turki, Masya Allah, masuk dekat situ, bila habis, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalah, kaki ayam lah balik rumah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hari yang ketiga yang tentukan bahagia tak? Rezeki kita banyak atau sikit? Kita diristui oleh Allah atau tidak? Ada taufik atau tidak? Allah bukan ATM, bukan majikan, bukan bangkat yang besar. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang di sisi anda akan habis. Duit ke, bangkat ke. Dia hari ni bangkat, besok becat, habis lah. Orang cakap Assalamualaikum pun tak. Dulu Masya Allah duduk kedai kopi, woi 200 orang nak minum sama. Sekarang pergi seorang, orang tak layan pun. Kenapa? Pasal bersandar dengan pangkat, bersandar dengan Allah. Bila kita bergantung dengan Allah dan kuasanya, sampai mati kita dihormati, disayangi, disukai. Bersandar dengan nikmat, lupa yang memberi nikmat, kita akan dimalukan, kecewa, sengsara. Ya Allah, dulu saya menteri ya, bukan main orang semua tentu hari ini. Seorang pun cakap Assalamualaikum tak ada, cakap salam pun tak jawab. Sebab anda bersandar dengan nikmat, bukan dengan mun'im. Kita pergi kepada hari yang gembat. Hari yang gembat kita hidup 5 hari saja. Hari alam roh, zar. Hari alam rahim ibu. Hari alam dunia ni 1 hari saja. Yang gembat hari barzakh. Ingat tuan-tuan, puan-puan dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahawa hari barzakh ini
kita akan amat memerlukan bantuan dan pertolongan Allah. Perlu bantuan dan pertolongan Rasulullah. Kalau kita tak sediakan bekalan awal, terus bila masuk dalam kubur jadi raudah, taman syurga, atau jadi lubang neraka. Walaupun hisab belum mula. Hisab belum mula lagi. Hisab belum mula lagi. Tapi sudah ada dia punya muqaddimah datang. Belum ada mahkamah. Tapi tetaplah alam barzakh dia salah satu dari dua. Taman syurga dan ada pintu terbuka kepada syurga. Tapi kita tak boleh keluar daripada kubur pergi syurga. Tapi tempat kita di syurga kita boleh nampak. Kalau orang ahli neraka wali'azubillah, akan dibuka satu ruang untuk dia nampak tempatnya di neraka. Jadi duduk dalam kuburnya rasa siksa. Tapi kalau ahli syurga rasa tenang. Ya Allah, bila hari kiamat, tak lama, tak sabarlah nak itu kahwin dengan bidadari yang dekat sana tu, yang dekat pintu tu. Tapi itu kalau ahli syurga. Jadi kita perlu dalam hari yang gembat ingat bahawa mana ada subuh mesti maghrib datang. Bila matahari terbit ada time ni akan terbenam. Bila kita kuat masa muda, ada time kita akan bingkuk. Akan rambut kita berubang. Suara kita akan rindah. Kita nak orang bergantangan kita bila berjalan. Ataupun kita tak boleh bangun langsung. Nak rukuk, nak sujud, tak dapat dengan sempurna. Sebelum datang hari itu, ingat, kita masuk dalam tempat yang sempit. Yang boleh meluaskannya bacaan Al-Quran, jadi cahaya tempat itu. Yang meluaskannya, kita sedekah kepada orang miskin. Yang menjadi tempat itu bahagia, kita cari mana anak yatim, kita belanja, biayainya daripada kecil sampai dia jadi guru. Itu masuk dalam akaun kita. Saya cerita bindik saja, sebab banjan tak boleh, bindik saja. Wahai ahli sungai ni pun, dulu-dulu seorang pergi salat raya. Bila dia berjalan, dengarlah semua rumah rian. Sebab takbir ini kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita bila baca takbir gembira tahu. Sebab ini tanda kemenangan. Sudah puasa, sudah kurban. Tapi ada orang, dia menangis. Jangan ya Syekh. Mungkin dia, kalau balulah ingat dia punya suami meninggal, tu tak apalah, biar dia menangis. Dia teringatlah tu masa ada takbir dengan abang dia. Tapi sepatutnya kita gembira dengan takbir. Orang tu pergi, nampak ada satu rumah sebelah masjid, yang dia nak salat raya di situ. Dan dengar tangisan. Dengar itu anak kecil dalam keadaan menangis, terbahak-bahak. Assalamualaikum. Bukan buat tak tahu tuan-tuan. Kita perlu boleh buka mata cari bahala. Jangan buka mata cari bala. Buka mata bagi. Cuba, mana orang nak bertolongan? Mana itu tasbih saya dekat mana? Sudah tak salat sunat subuh ke belum? Sudah tahajud ke? Sudah witir ke? Sudah duha saya belum siap lagi. Ambil wuduk, jalan dengan bawa senjata. Itu saudara mak saya tak bercakap dengan dia dah lama lah. Awal-awal cari bahala. Bangun pagi. Mak, Assalamualaikum. Apa khabar? Lama tak jumpa. Ya Allah, rindu mak. Bahala. Bukan bahala sikit, besar ni. Ini bahala yang paling Allah suka selepas kita beribadah kepada Allah, menjaga orang tua kita. Walaupun dengan cakap elok saja. Walaupun cakap rindu mak. Cukup. Sudah dapat satu bahala tinggi. Kita putus, dapat kesengsaraan dalam dunia. Tengok apa bisnes masuk, tak boleh untung. Semua bisnes ni tukar option tak boleh. Ibu bapa tak rida. Ibu bapa susah, sedangkan kita senang. Tak mahu nak ziarah mereka. Dia tak akan nak
merayu untuk kita pergi ziarahnya. Orang tua, dia ada marwah. Jadi buka mata, cari pahala. Orang tu bila pergi masjid, dia mencari pahala. Dengar tanisan orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, apa kenapa anak menangis ni? Pasal bapak mereka tak ada ni. Biasa dia bagi belanja, dia ada makanan, ada baju baru. Tak apa. Tak apalah, anggap saya ayah mereka. Saudara Islam jiran. Mari. Dia tukarkan tanisan mereka dengan gelak ketawa. Bila dia masuk kubur Sidna Nabi riwayatkan hadis, dia ceritakan hadis ini atau peristiwaan ini. Hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak situasi ini dalam kubur. Bukan Rasulullah cerita daripada orang. Dia nampak sendiri. Sebab Rasulullah pergi Isra wal Mi'raj, nampak yang sebelum, yang kini, yang akan datang. Macam mana itu cerita panjang. Sebab kita pandang bintang dekat langit itu, mungkin bintang itu tak ada. Cahaya sampai kepada mata kita mungkin beribu tahun. Mungkin bintang itu sudah tak wujud. Jadi antara kita dan alam yang lain ni, macam-macam peristiwaan yang perlu kita huraikan. Tapi kita fokus. Yang kita mahu, orang ini sudah cari pahala, dia tukarkan tanisan mereka dengan gelak ketawa. Apabila masuk kuburnya, Rasulullah SAW telah bersabda, datang seorang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam kubur mana orang boleh masuk? Ini kawasan larangan. Kawasan larangan. Dia duduk kuburnya, tak boleh lah pergi ke tempat lain. Adalah yang wali-wali izin tu lain cerita. Siapa engkau? Saya tak pernah jumpa orang yang bajunya lebih putih daripada baju kamu. Tak, rasa wangi yang harum lebih daripada wangi kamu yang harum ini. Tak jumpa orang yang hinsam macam wajah kamu ini. Sayalah Malakus Surur. Apa itu Malakus Surur? Satu makhluk Allah ciptanya daripada amal salih dan bagi nama amalan itu. Amalan itu apa? Bahagia. Nama malaikat yang Allah ciptanya ini namanya apa? Malak bahagia. As-surur. Surur. Ya wajah sururi. Sidna Nabi, wajah sururi. Kenapa kamu nak teman saya? Dia katakan, saya teman kamu sampai hari kiamat. Alhamdulillah, ada teman dalam kubur. Malah duduk seorang dalam bilik. Walaupun kita boleh menjerit, orang lain boleh buka kunci. Tak, ini dalam kubur. Dapat teman, gembira sangat. Sebab duduk seorang pun, wallah, sakit. Bukan 10 tahun ke 100 tahun. Satu hari saja. Cuba kunci bilik anda, cambak itu kunci luar, duduklah 1 hari dekat situ. Walaupun ada makanan, ada minuman. Allahu Akbar. Tak dapat nak bayangkan. Cuba bayangkan. Ini nak duduk lama. Kita nak duduk lama dalam kubur. Datang itu malaikat yang menyatakan, saya teman kamu dalam kubur ini sampai hari kiamat. Siapa engkau? Saya. Amalan kamu yang salih yang dilakukan hari raya tu, bila kamu tukar ke tanisan dan kesedihan jiran kamu yang mati ayahnya kepada gelak ketawa, rianlah anak jiran itu, Allah amat suka. So Allah suka beri makan, beri salam, bangun malam. Allah sayang kita bila beri makan. Binda ni kadang-kadang dekat Malaysia sini, Masya Allah, bertuah lah orang Melayu. Makan, fi kulli makan. Memalah disuka ya, untuk beramai-ramai. Itu satu sunnah Nabi Muhammad yang mendatangkan barakah dalam bumi ini. Betul? Orang banyakkan salawat ke atas Nabi, salah satu sebab yang menjadi bumi Malaysia ni barakah. Banyak tempat suka maulid, suka bersalawat. Yang tak suka lain cerita. Tak payah gaduh, dia saudara kita juga. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah. Orang boleh masuk Islam pasal salawat. Tak payah cerita, panjang tu juga ya. Hari yang kelima, hari kiamat. Kita tak boleh nak cerita sebab masa sudah cukup. Jadi hari 5 ni nanti, satu hari lain kita bertemu, kita ceritakan hari ombek dan hari 5. Umur kita 5 hari. Alam zar
hari zar, roh saja, alam rahim ibu satu hari saja duduk, dan alam dunia satu hari, walaupun hidup lama tapi dia satu hari saja, sekelip mata kalau berbanding dengan umur kita. Alam barzakh, Allahu a'lam berapa ratus tahun nak duduk. Nabi Adam tengok berapa ribu tahun orang duduk dalam kubur. Kalau sonan, bahagianya, alangkah bahagianya orang yang buat amal saleh selepas masuk kubur, dia tak kisah apa yang berlaku dalam kesunyiannya. Tapi kalau orang yang amalannya tak bagus, sengsara, kesakitan, kesusahan, kesedihan, kegersangan dalam hatinya, Masya Allah. Hari yang gembat iaitu hari barzakh, dan hari yang kelima iaitu hari kiamat. Kita tangguh hari kiamat kepada hari yang lain, insya-Allah. Maafkan kami kalau ada salah silap, kekasaran bahasa atau silap kata. Kita di hari ketiga, kita doa supaya hari 3, 4, 5 selamat. Tapi nak selamat, dia ada satu cara. Imam Ghazali kata dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub min fadli 'allamil ghuyub, kalau keselamatan agama dalam tinggal dosa, keselamatan roh dalam iza kana salamatud dini fi qillatil atham, iza kana dia dalam bahasa Arab, saya ucap dalam bahasa Arab dulu maaf nak ingatnya. Imam Ghazali telah menyatakan dalam Mukasyafatul Qulubnya, iza kana salamatul jismi fi qillatit ta'am wa salamatul ruhi fi qillatil atham fasalamatud dini fi salati ala khairil anam. Asal ibu bahasa kita jadi senang boleh ingat dalam bahasa Arab. Kalau keselamatan badan, kurangkan makan, tapi kulu wasrabu wala tusrifu. Sahabadan, walaupun makan apa pun tak ada bantan. Nabi tak ada bantan sampai mati, sebab dia makan kadarnya. Yang kedua, kalau nak keselamatan roh kita, senantiasa dia nak buat baik, bukan tak ada ketenangan, hilang ketenangan, nak tumbuk orang saja. Pasal baru makan durian, makan kambing apa, nak tumbuk orang, apa cerita? Kenapa roh anda tak tenang? Dosa banyak. Bila dosa banyak, tak tenang. Mengetahuilah bahawa kalau keselamatan badan, kurangkan makan, atau makan yang cukuplah untuk badan kita. Kalau roh nak tenang, jangan bermaksiat. Ingat bahawa kalau tua tu selesai, nak selamat agama dan mati atas kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, banyakkan salawat ke atas Nabi, akan dapat husnul khatimah. Nabi sendiri dalam kitab, saya tak berani nak cakap sendiri ni, Nabi sendiri atau sahabatnya akan datang menggembirakan hati kita dengan kita menjadi ahli syurga. Itu husnul khatimah bila orang selalu ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah, dalam kitab An-Nujumuz Zahira yang dibuat oleh Syekh Zain bin Smith. Ada dekat Madinah sampai hari ini. Asal Yaman, buka itu bunduk di Madinah Munawwarah. Marilah kita selamatkan agama kita, merayu untuk dapat husnul khatimah dan taubat nasuha melalui salawat ke atas Nabi Muhammad dengan penuh semangat, penuh sayang, cinta, rindu. Pasal Nabi telah menyatakan, aku rindu pada saudaraku dekat sungai ini pun. Dia tak sebut nama, tapi dia akhir zaman. Kita akhir zaman yang orang pakai baju tapi tak pakai. Orang dia alim tapi buat fitnah. Orang dia pimpinan tapi buat benda tak bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, bila akhir zaman ini akan ada orang ini sayang aku sangat, cinta kepadaku, dia ikut saya walaupun dia tak nampak saya, tapi dia ikut betul-betul dan rindu. Dan kalau dia miliki dunia, dia sanggup tinggal semua demi tengok wajahku sekali saja. Kalau antara kita yang rindu kepada Nabi, marilah kita bersalawat ke atasnya. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam.
يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله. أو يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت إكسر وغالي، أنت مصباح صدوري. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله صلى الله عليه وسلم. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت سغينبون، مرحبا يا خير داعي. صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيب رب العالمين. اللهم يا الله يا رحيم يا رحمن يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم، نسألك أن تصلي على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأكمل الصلوات وأتمها. صل يا ربنا على سيدنا محمد النور الطاهر، وامنحنا من نوره وطهره يا رب العالمين. صل على سيدنا محمد وآله وسلم، وأعطنا الخير وادفع عنا الشر ونجنا واشفنا يا رب العالمين. اللهم أكرم أهلي سراوس من دارين يا رب العالمين. سراوس غينيبون إني أكرم الحاضرين بالبركة في الزرع والضرع والأنفس والثمرات، وبارك في أولادهم وذرياتهم يا رب العالمين، وبارك في أوقاتهم وأموالهم، إنك على كل شيء قدير. يا الله يا رحمن يا رحيم، سألناك بالنبي ألا تردنا عن باب جودك خائبين،
Sa'alnaka bin Nabi fi qada'i hawaijina ya Allah. Yang tak ada anak, anugerahkan ya anak ya Allah. Yang ada kesakitan, cepat sembuh penyakitnya ya Allah. Yang ada hutan, lansaikan hutannya ya Allah. Yang ada urusan yang sulit, mudahkannya ya Allah. Wahai Tuhan kami memohon dengan berkat Nabi Muhammad SAW, yang Nabi Adam sudah kenal dia sebelum ada, sehingga dia dapat wasilah dengannya ya Allah, dapat syafaat dengannya ya Allah. Kami merayu dengan barakah Nabi Muhammad SAW, supaya Engkaulah menjauhkan diri kita daripada segala bala bencana ya Allah, segala kemaksiatan, kelekaan dan kelalaian dengan keduniaan. Wahai Tuhan kami, berkatilah anak kami, suami isteri kami, rumah kami, saudara kami. Letak kasih sayang antara kita ya Allah. Allahumma azlis sakhinata min qulubina. Allahumma anza'id daghinata wal hiqda wal karahiyah min qulubina. Wa abdilha bil mahabbati wal ridha. بمحبة المعاونة والمساعدة لإخواننا المسلمين. اللهم تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. انصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والكافرين. وقوي يا ربنا شوكة المسلمين في سغين بنيا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.